tuan-tuan, dia tak nak. Sebab dia tahu dia tak boleh menang. Ini yang pertama tuan-tuan, dia tahu dia tak boleh menang. Sebab kedua tuan-tuan, kenapa dia tak nak? Sebab ada banyak benda yang belum masuk lagi. Faham kan? Faham kan? Tak payah cerita banyak lah tuan-tuan. Kita tak ada kata lah dia dapat duit komisen daripada projek-projek yang diluluskan oleh kerajaan negeri. Saya tak ada cakap. Tapi ramai orang kat luar sana pun boleh berfikir. Tetapi saudara, tahun ini kalau kita lihat duit royalti minyak lebih kurang 1 bilion dah sampai kan? Betul tak? Kalau buat pilihan raya tahun ini, Januari ni tuan-tuan, lebih kurang 1.3 bilion lagi duit royalti minyak akan masuk. Kalau buat pilihan raya sekarang, yang dapat PAS ke UMNO yang dapat? Sudah pastilah kerajaan UMNO yang dapat. Betul lah? Maka meloponglah dia, betul lah? Itu sebabnya saudara, mereka kalau boleh halang, mereka akan halang. Cuma kita mengharapkan, kita doakan ke bawah duli Tuanku Sultan Mirzan, ke bawah duli Tuanku Sultan Kedah, ke bawah duli Tuanku Sultan Kelantan. Kita harap supaya ke bawah duli Tuanku ini akan dapat memberikan tekanan kepada kerajaan negeri ini tuan-tuan, supaya segera membubarkan Dewan Undangan Negeri. Kenapa tuan-tuan? Kenapa kena buat? Sebabnya saudara, kalau kita buat 6 buah negeri ini secara berasingan, kerajaan kena belanjakan lebih 300 juta ringgit lagi tuan-tuan. Saudara, 300 juta ringgit ni boleh bagi berapa banyak? Dana bakti remaja boleh bagi. Boleh bagi bantuan untuk OKU, boleh bagi bantuan untuk pekebun kecil, nelayan, macam-macam boleh bagi bantuan pada rakyat. Terus pada rakyat. Betul tak betul? Itu baru duit yang SPR nak belanja. Belum lagi duit yang parti-parti politik belanja. Lepas tu tuan-tuan, orang dah balik mengundi. Tuan-tuan rasa lepas ni, kalau 3-4 bulan lagi pilihan raya, orang nak balik lagi sekali ke? Sudah pastilah dia orang akan fikir 10 kali. Betul tak betul? Tapi bila kita tanya, kenapa korang ni tak nak banjir? Tak nak banjir pula, tak nak pilihan raya. Dia kata kita nak menjaga rakyat. Sebab kita tahu bahawa sekarang musim banjir. Tuan-tuan, sebelum ke bawah duli Tuanku yang di-Pertuan Agong memanggil Datuk Seri Ismail Sabri, bila sebelum Ismail Sabri datang, Datuk Seri Ismail Sabri datang untuk mohon perkenan pembubaran, agak-agak tuan-tuan ke bawah duli Tuanku ni dah tanya belum dengan Jabatan Meteorologi? Tuan-tuan, dia dah lebih daripada tanya lah. Dia dah pergi kat meteorologi. Sebelum dia pergi kat meteorologi, dia dah panggil ketua pengarah meteorologi. Meteorologi ni yang jaga ramalan kajian cuaca ni, tuan-tuan. Dan ramalan yang dibuat oleh meteorologi, dia kata angin monsun timur laut ini akan bermula pertengahan November. Jadi kalau kita buat pilihan raya awal November, ada masalah tak? Tak ada masalah. Kalau kita buat 12 November, ada masalah tak? Tapi tuan-tuan, ada tangan-tangan gaib yang cuba nak buat pilihan raya 19 November. Supaya mereka nak supaya apa yang ditakut-takutkan oleh pembangkang yang mengatakan, oh kita akan masuk musim banjir, kita akan berkempen ketika banjir. Kalau kau buat 19 November, mestilah masuk musim banjir. Tak betul? Parlimen dibubarkan tuan-tuan 10 hari bulan Oktober. Paling kurang SPR perlukan 30 hari. Patutnya 12 hari bulan November dah boleh buat pilihan raya, dah selesai. Tapi ada tangan-tangan gaib. Tuan-tuan pun tahulah saudara, Azmi Syarum yang dulu bersih, tahu bersih, hari ini merupakan Suruhanjaya SPR. Orang-orang bersih dulu ramai tuan-tuan, pengikut-pengikut dia semua sekali. Hari ini sudah berkerumun di dalam situ. Jadi kita pun mengharapkan supaya ke bawah duli Tuanku sekali lagi akan bertegas
dengan SPR supaya SPR menyegerakan pilihan raya. Kenapa nak tunggu lagi? Saudara, kalau katalah besok lusa Terengganu pun dah fikir-fikir, daripada aku tunggu kan, lepas ni dia bawa lebih ramai lagi. Tuan-tuan, 6 buah negeri ni lambat buat pilihan raya, kita tak kisah. Sebab kita boleh bawa jentera Barisan Nasional yang ramai ni, satu Malaysia berkampung kat Terengganu ni, pastikan Terengganu ni dimenang balik oleh Barisan Nasional. Betul tak betul? Kita boleh buat. Jadi jangan confident sangat tuan-tuan, dia orang tak berubah ni. Tapi tuan-tuan, persoalan dia, kalau mereka ni betul lah prihatin soal rakyat pasal banjir dan sebagainya, Johor dah banjir, betul tak betul? Ada nampak pemimpin Pakatan Harapan ke Perikatan Nasional pergi bantuan orang banjir? Ada. Orang UMNO juga yang pergi turun, betul tak betul? Saudara, dia orang kata jangan buat pilihan raya time banjir. Saya nak tanya, yang tiap-tiap malam buat live, tiap-tiap malam buat program Ayuh, tiap-tiap malam buat semua sekali siri-siri kempen mereka, siapa? BN baru hari ni. Baru hari ni kita mula buat pelancaran besar-besaran. Betul tak? Dia orang dah buat. Kita tengok Samsuri duk kata tak nak pilihan raya, tak nak pilihan raya. Pas dah beli dah tu batang pipe. Kau orang baru beli tu, baru berkumpul tu. Kan? Dia tak pasang tuan-tuan, bukan setakat dah pasang. Dia simen lagi. Dia simen lagi. Lepas tu dia kata, oh kita tak boleh buat pilihan raya ni. Kita tak boleh buat pilihan raya. Tuan-tuan, persiapan dia seolah-olah macam besok pilihan raya ni dah siap simen dah. Tengah-tengah highway tu di simen. Tuan-tuan bayangkan. Percaya lagi? Oh tuan-tuan, lagi kuat dia letik ni tuan-tuan, lagi kuat dia belit tuan-tuan. Betul. Hati-hati. Itu sebabnya saudara, bagi kita mudah. Dia kena fikir soal rakyat. Jangan fikir royalti minyak yang akan masuk bulan 1, bulan 2 ni. Fikir soal rakyat. Berapa kali rakyat nak kena turun buat pilihan raya? Berapa banyak duit negara nak dibelanjakan lagi kerana kamu tak mau buat serentak dengan pusat. Buat serentak. Pas kena belajar tawakal. Kalau kamu dah jaga rakyat dengan baik sepanjang tempoh 4 tahun lebih ini, perlu tak takut dijatuhkan oleh rakyat? Perlu? Tak perlu. Tetapi kalau sepanjang tempoh 4 tahun ni kamu duk sibuk nak dapatkan royalti minyak saja, kamu duk sibuk nak dapat jadi duta ke Timur Tengah walaupun tak pergi ke Timur Tengah, kamu duk sibuk nak jadi menteri, maka tak ada apa yang kita boleh cakap tuan-tuan. Tuan-tuan, bak kata Nabil, lu fikirlah sendiri. Saudara, hari ini juga kita tengok ramai orang bertanya dengan saya, ni macam mana kita dengan PAS ni, sekejap bersatu, sekejap tak bersatu, sekejap muafakat nasional, sekejap penyatuan ummah. Saudara, saya nak terangkan kepada tuan-tuan, kita jangan pegang kata banyak orang. Kita peganglah dengan apa yang telah pun dilafazkan oleh Presiden UMNO yang juga merupakan pengurusi Barisan Nasional. Apa dia cakap? Pilihan raya umum ke-15, BN will go solo. Setuju? Ada yang tak setuju? Tolong angkat tangan, saya nak ambil recording, nak bagi Datuk Zahid. Ada yang membantah? Tak ada. Yang kat bawah lagi tak nak bersama. Betul tak betul? Tuan-tuan, ni saya nak jawab nombor 2. Lebih baik kita memerintah sendiri. Kenapa saya katakan tuan-tuan? Pertama sekali tuan-tuan, kita tak nak cerita negeri, kita cerita persekutuan. 2018 UMNO bertanding 122 kursi. Walaupun UMNO dikatakan macam-macam difitnah, Presiden UMNO kena fitnah, isterinya Datin Sri Rosmah Mansur kena fitnah. Apa dia orang tak cakap? Apa dia orang tak hina Datuk Seri Zahid? Hari ini dikeluarkan balik, kononnya Datuk Seri Zahid daripada Ponorogo lah, macam-macam. Betul lah? Ini 2018 lagi dia orang dah main tuan-tuan. Dia kata
Kalau kita pilih Datuk Seri Zahid menjadi Perdana Menteri, makna kita pilih seorang warga Indonesia menjadi Perdana Menteri. Kepala otak dia. Malaysia ni 22 tahun kita bagi orang daripada Kerala jadi Perdana Menteri. Tak ada masalah. Betul tak? Ke korang tak tahu ni siapa Kerala ni? Tahu tak tahu ni? Kita ada Perdana Menteri bukan Melayu 22 tahun. Betul tak? Malaysia ni, Jawa tu pun Melayu, Bugis pun Melayu, Turki pun Melayu. Semua orang dah duduk bercakap bahasa Melayu, mengamalkan adat kesah Melayu. Dia dikira Melayu. Betul tak? Bukan takat tu tuan-tuan. Orang Hindu, orang India kahwin dengan orang Melayu atau dia masuk Islam, ramai dah jadi Arab. Betul tak? Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, tapi kenapa mereka main benda ni saudara? Sebab mereka takut kalau Datuk Zahid menjadi Perdana Menteri. Hari ini saudara, macam-macam fitnah dilemparkan. Kita tak nak cerita tentang siapa jadi Perdana Menteri. Sebab bagi saya tuan-tuan, kalau kita fikir siapa jadi Perdana Menteri lepas pilihan raya, ini satu kerja yang membazir masa. Yang paling penting kerja kita sebagai ahli politik, kita kasih menang pilihan raya. Betul tak betul? BN akan bertanding, insya-Allah tuan-tuan. Kalau dulu kita bertanding 222 kawasan parlimen, kali ini kebarangkalian kita akan bertanding. Kalau Sabah kita bertanding semua kursi, maknanya kali ini kita akan bertanding 191 kursi. Mungkin BN tidak akan kacau di Sarawak. Sarawak kita biarkan kawan kita GPS. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau kita dapat 112 orang, maknanya kita dapat 112 kursi daripada 222 kursi parlimen. Kita sudah ada simple majority untuk membentuk kerajaan. Maka apa yang akan berlaku? Pada ketika itu, Datuk Seri Zahid selaku pengerusi Barisan Nasional akan menghadap ke bawah duli tuanku yang di-Pertuan Agong. Okey? Jangan tepuk dulu. Saya mahu beritahu prosedur. Bila dia menghadap ke bawah duli tuanku yang di-Pertuan Agong, dia persembahkan, BN mencadangkan supaya Datuk Seri Ismail Sabri menjadi poster boy kita. Ini dia persembahkan. Ada tak jaminan bahawa yang di-Pertuan Agong takkan minta 2 atau 3 nama? Ada jaminan? Dah pernah berlaku di Johor. Betul tak betul? Di Johor saya nak beritahu, sebelum pilihan raya, Datuk Seri Zahid kata, kita akan pastikan kalau BN menang, kita akan cadangkan nama Datuk Seri Insinyur Hasni Mohamad. Betul? Ada orang kata kita menipu. Tidak. Lepas pilihan raya, Datuk Zahid cakap benda yang sama. Dia kata kita akan cadangkan hanya satu nama, iaitu Datuk Seri Hasni Mohamad. Tetapi tuan-tuan, kuasa melantik menteri besar, kuasa melantik Perdana Menteri, ini kuasa Presiden UMNO ke kuasa yang di-Pertuan Agong dan juga Sultan? Sultan dan Agong punya kuasa. Bila tuanku Johor kata, saya mahu 3 nama, boleh tak Datuk Zahid bantah? Tak boleh. Sama juga kalau lepas pilihan raya, Datuk Zahid bawa nama Datuk Seri Ismail Sabri seperti mana yang diminta oleh UMNO. Ada tak jaminan bahawa Agong takkan kata saya mahu 3 nama? Ada jaminan? Tak ada. Betul tak? Dia mungkin boleh jadi Datuk Seri Zahid Hamidi, dia boleh jadi Datuk Seri Muhammad Hassan, dia juga boleh jadi Datuk Seri Ismail Sabri. Kalau hantar 3 nama ni, tuanku tak nak 3-3, boleh tak? Boleh. Jadi yang korang nak pening kepala, pasal apa? Kerja kita menang pilihan raya, kerja melantik siapa Perdana Menteri, kerja tuanku, biarlah tuanku yang uruskan. Ini kita pening kepala. Lepas tu pembangkang
Bukan main lagi dia attack kita tuan-tuan. Kalau bagi undi pada Barisan Nasional, confirm orang ni akan jadi Perdana Menteri. Untuk apa? Untuk pecah belahkan kita. Jadi kita jangan termakan dengan apa yang dia pancing tuan-tuan. Saya nak beritahu dengan saudara, apa faedah kalau kita memerintah sendirian? Banyak faedah dia tuan-tuan. Tapi lebih baik saya ringkaskan, apa bala kalau kita bekerjasama. Daripada 122 kursi yang kita bertanding dulu, kalau katalah kita kerjasama dengan PAS saja. Itu hari sebelum mereka kahwin lain, kita dengan PAS ni umpama tuan-tuan, kita dah bersama. Tetapi belum sempat bertahaluf siasi, belum sempat wujudkan parti politik secara bersama. Baru tanda tangan Piagam Muafakat Nasional. Maknanya UMNO dengan PAS bersetuju bekerjasama berhubung dengan isu-isu berkaitan dengan agama Islam dan kepentingan orang Melayu. Ini dipanggil ta'awun. Baru bertahun, belum bertahaluf siasi. Dia macam baru nikah kat Thailand. Sepatutnya lepas nikah kat Thailand, balik Malaysia, register di Malaysia. Betul tak? Tapi bila kita balik Malaysia, bini kita nikah dengan orang lain di Malaysia. Sejak nikah, dia dengan Perikatan Nasional dah ada. Kalau kita register, boleh register tak? Tak boleh. Kecuali kalau dia cerai dengan suami baru dia, barulah dia boleh balik dengan kita. Betul tak betul? Itu sebab bila Datuk Seri Zahid, bila Tuan Guru Haji Hadi datang, bukan sekali tuan-tuan, 2 kali. Dulu dia dah kata kita itik patah kaki. Lepas tu dia kata kita macam-macam lah, itik lah apalah. Last kali dia kata kita ni umpama buah durian yang belum masak. Kalau makan boleh kembung perut. Tak kisahlah tuan-tuan, apa pun dia nak panggil kita, biarlah dia nak panggil kita apa pun. Tetapi last kali saudara, dia kata apa saudara? Dia kata kita menangguhkan kerjasama dengan UMNO, kerana di dalam UMNO ada keruh. Dia kata keruh. Sebab apa keruh? Kerana pemimpin UMNO terlibat dengan rasuah dan salah guna kuasa. Belum selesai isu mahkamah. Saya nak tanya tuan-tuan, bila kita tanda tangan Muafakat Nasional tu, pada ketika itu Datuk Seri Zahid dah didakwa belum? Sudah tuan-tuan. Bila kita berdemonstrasi ISAT tu, masa tu Datuk Seri Zahid dah kena dakwa belum? Sudah. Bila Datuk Zahid ni kena dakwa tuan-tuan, lepas dia tak nak bubarkan UMNO, tak nak masuk bersatu, 10 hari lepas tu dia pun didakwa 87 pertuduhan. Maknanya pada ketika tu, bila kita nak buat ISAT bersama, ada PAS tanya, kau ada kes mahkamah tak? Kau ada kes mahkamah tak? Ada? Tak ada. Bila dia saudara ajak UMNO untuk bentuk kerajaan dengan Mahathir, ada dia tanya tak? Kau ada kes mahkamah tak? Ada? Tak ada. Boleh pula dia kerjasama dengan kita. Lepas dia dah berkahwin dengan jantan lain tuan-tuan, namanya Perikatan Nasional, walaupun jantan itu tidak setia, jantan tu ada track record dengan isteri orang, langsung dia tak pernah cakap tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, bila dia baru-baru ni datang jumpa Datuk Zahid, minta nyawa bab kali terakhir, mengharapkan supaya UMNO bekerjasama dengan dia. Masa tu ada tak dia petikaikan UMNO ni belum bersih lagi sebab masih ada kes mahkamah? Ada? Tak ada. 12 hari bulan Oktober baru ni, kali terakhir dia jumpa Datuk Zahid, dia jumpa dengan Mak Hassan. Saudara, sekali lagi bila dia berjumpa tu, ada tak? Dia tanya, Datuk Zahid ni ada kes mahkamah ke tak ada?
Tak ada tuan-tuan. Maknanya dia tak pernah peduli pun pasal kes mahkamah kita. Tetapi yang dia mula mempertikaikan, dia mula membuat tuduhan mengatakan UMNO ni parti pecah belah dan sebagainya. Saudara, bila Datuk Zahid kata boleh kalau nak kerjasama dengan syarat 3 syarat. Pertama, kamu kena keluar daripada Perikatan Nasional. Kedua, kamu kena putuskan hubungan dengan PPPN. Dan yang ketiga, kamu kena istiharkan. Kenalah istihar. Takkan dia senyap-senyap kata dia dah putus hubungan, lepas tu dia main kolam 2 kali. Betul tak? Kita bukan bodoh tuan. Saudara, kita minta dia mufarakah, dia istihar, dia tidak lagi bersama dengan bersatu. Bila yang ini dia tak boleh penuhi dan UMNO konsisten, kita takkan tuan-tuan, takkanlah kita bodoh tuan-tuan.